Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, uh, jadi live hari ini adalah untuk membincangkan satu perkara penting yang saya kira perlu menjadi perhatian kepada semua pihak berkenaan, termasuk rakyat Malaysia, ya, termasuk pihak istana, institusi diraja, ahli-ahli politik semua, ya, iaitu keadaan negara yang makin mudarat dan berada di ambang satu kehancuran, ya, baik dari segi politik, dari segi sosial, dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi benda ni jelas depan mata, ya, jelas depan mata, dan jika sesuatu tidak dilakukan, kita akan menempuh nasib yang sama, barangkali yang sama seperti Sri Lanka, ya. Dan jika kita lihat apa yang telah berlaku kronologi, ya, di Sri Lanka dari sejak beberapa dekad lamanya, walaupun ada perbezaan sedikit dari segi isu spesifik, tetapi secara keseluruhannya kesilapan-kesilapan adalah seakan-akan sama. Dan data tidak menipu. Kalau kita lihat rating agensi, syarikat-syarikat kewangan dan, ya, penyelidik tersohor, ya, di dunia, Malaysia berada jauh di belakang berbanding negara-negara serantau, ya. Dan ini amat mengejutkan kerana semua telah menghadapi pandemik, tetapi kita terus ke belakang, walhal sebelumnya kita adalah antara ekonomi yang kuat di rantau ini. Malah kita menghadapi masalah besar berbanding beberapa negara dunia ketiga di peringkat dunia. Okey. Dan kita tidak perlu menjadi pakar ekonomi, kita tidak perlu menjadi pakar politik untuk tahu bahawa semua ni adalah disebabkan situasi politik di negara ini yang makin bercelaru dan ketakutan pelabur terhadap situasi tersebut, ya. Dan saya rasa perkara ni ada disentuh oleh badan-badan penyelidik, credit rating agency tersohor di dunia, di mana faktor-faktor, antara faktor yang telah disenaraikan adalah ketidakstabilan politik dan juga dasar-dasar, ya, yang dibuat oleh kerajaan. Dan kita lihat, ya, ada negara-negara yang tidak begitu mengiktiraf, yang saya lihat, ya, tidak begitu mengiktiraf kerajaan yang ditubuhkan semenjak langkah Sheraton ini, kerana kerajaan negara kita sekarang ni ditadbir bukannya atas pilihan yang berdasarkan mandat rakyat, ya. Ianya adalah ditadbir oleh oleh golongan yang telah merampas kerajaan menerusi pintu belakang kerana mereka tidak tahan duduk sebagai pembangkang, iaitu Barisan Nasional, ya, dan PAS dan sebagainya. Jadi benda ni mereka lakukan secara terbuka dan membentuk kerajaan yang rapuh sehingga hari ini, yang pelabur tidak yakin dengan kerajaan ini, kerapuhan ini. Lebih-lebih lagi apabila melihat bahawa penekanan kerajaan ini bermula semenjak langkah Sheraton adalah untuk mendapatkan lebih banyak kuasa dan kedudukan menerusi proses-proses pilihan raya negeri, pilihan raya kecil yang tidak berkesudahan, ya, atas pelbagai alasan palsu. Dan kemudian bukan hanya bergelut untuk kuasa dan kedudukan, malah
di dalam pilihan raya ni, pihak yang dikatakan bersekutu di dalam kerajaan persekutuan bergaduh, bercakaran sesama sendiri, melawan sesama sendiri, bertanding menentang satu sama lain di peringkat negeri, di peringkat pilihan raya kecil. Jadi pelabur tidak yakin dengan kemampuan atau kestabilan kerajaan pusat, ditambah pula dengan kegagalan sistem penguasaan pihak berkuasa, seperti SPRM contohnya. Apabila Hamid Badu membuat satu pembongkaran kepada umum, ditonton oleh berjuta rakyat Malaysia dalam kapasiti beliau sebagai ketua polis negara sebelum bersara, yang mendedahkan rasuah melibatkan pemimpin kerajaan dan pelbagai perkara yang didedahkan. SPRM yang menurut Akta SPRM wajib menyiasat dakwaan-dakwaan ini, berkata itu isu dalaman. Kemudian isu Ketua Pesuruhjaya SPRM yang jelas siasatan yang dilakukan terhadapnya tidak telus, bermasalah, malah dia enggan letak jawatan dan boleh membuat kenyataan bahawa dia tidak ingin letak jawatan ataupun bercuti, dan benda itu tidak mampu tangkis oleh peguam negara dan pihak-pihak berkaitan. Semua ini menimbulkan kegusaran di kalangan pelabur, kerana apabila anda melabur duit di negara ni, anda perlu pastikan ada satu sistem di mana unsur rasuah salah guna boleh disiasat, diambil tindakan andai kata ianya berlaku. Tetapi apabila anda melihat badan yang dipertanggungjawabkan atau agensi yang dipertanggungjawabkan untuk melawan rasuah salah guna kuasa ni dilihat melindungi pemimpin kerajaan, dan kerajaan pula dilihat melindungi agensi ini, maka ketakutan akan timbul apabila pelabur ingin berurusan dengan syarikat-syarikat di negara ni, khususnya pelabur-pelabur besar yang ingin berurusan dengan syarikat yang berkait dengan kerajaan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, kerana apabila mereka melaburkan dana mereka, jika berlaku salah guna kuasa melibatkan orang-orang yang berkait dengan politik dalam syarikat-syarikat ini, ianya akan memihak kepada orang politik berkenaan, bukannya pelabur. Jadi pelabur lari. Ini satu perkara yang jelas, Dan sekarang kita lihat ada usaha mencetuskan pilihan raya walaupun belum sampai masa. Ternyata apa yang saya cerita selama ni dah hampir 2 tahun, bahawa pilihan raya akan dicetus selepas langkah 3 fasa, iaitu menjatuhkan Pakatan Harapan, seterusnya menjatuhkan kerajaan yang dibentuk selepas itu, dan yang terakhir percubaan untuk sama ada mencetus pilihan raya atau menjatuhkan kerajaan UMNO sendiri oleh kluster mahkamah. Ternyata satu persatu terjadi, Jadi keterdesakan kluster mahkamah amat jelas, kerana kes-kes mereka berjalan, dan semua orang nampak bahawa tidak ada motif untuk mencetuskan pilihan raya selain daripada keterdesakan kluster mahkamah ini, sebab boleh sahaja kerajaan ini berterusan dengan MOU dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan melainkan kemaruk kuasa dan kedudukan. Dan gerombolan yang ada sekarang ini, kerajaan yang dibentuk, semuanya adalah atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Jadi mereka hendak pilihan raya. Now, kita lihat apa yang berlaku di Johor. Di Johor, apa yang berlaku adalah Barisan Nasional telah menang majoriti 2/3, tetapi sebenarnya dari sudut perolehan peratus undi yang berdaftar, prestasi Barisan Nasional menyusut berbanding dengan PRU14. Tetapi PRU14 Barisan kalah. Di sini dia menang 2/3. Bagaimana prestasi dia menyusut? Sebenarnya Barisan menang begitu besar sebab hampir separuh pengundi pendaftar tidak keluar mengundi. Dan kalau kita lihat dari sudut peratus, dia menang majoriti 2/3, tetapi 3/4, lebih 3/4 pengundi berdaftar tidak memilih Barisan Nasional. Maknanya pertama kali dalam sejarah ini adalah kerajaan yang menang besar, tetapi bukannya kerajaan pilihan rakyat.
Jadi semestinya akan berlaku ketidakstabilan di Johor, dan kita lihat dari awal lagi pada masa pelantikan menteri besar pun sudah ada kekacauan, ya, ada yang tak puas hati dan sebagainya. Di Melaka sudah bermula pergolakan di dalam pihak UMNO dalam kerajaan yang dibentuk sana. Jadi pilihan raya dari sudut moral, dari sudut prinsip telah gagal. Sistem demokrasi pilihan raya ni sudah gagal. Inilah sebabnya kita tidak boleh adakan pilihan raya. Sebab jika diadakan pilihan raya, andai kata terlalu ramai tidak keluar mengundi kerana kegagalan puak alternatif untuk memberikan satu formula yang ditunggu-tunggu rakyat, atau apa-apa jua sebab lain, apabila rakyat tidak yakin, maka akan terbentuk kerajaan yang bukannya kerajaan mandat rakyat. Jadi apabila terbentuk satu kerajaan yang bukannya pilihan rakyat, ya, maka kita berdepan dengan satu kehancuran yang amat besar dalam tempoh 5 tahun. Mungkin juga berdepan dengan huru-hara politik ke, huru-hara ekonomi ke, pelbagai bentuk huru-hara lah. Huru-hara ni meluas maknanya. Okay? So kita memang jelas tidak perlukan pilihan raya, tidak ada sebab munasabah perlukan pilihan raya. Apa yang kita perlukan ialah memahami apa yang rakyat hendak, memahami apa yang pelabur hendak. Rakyat hendak kestabilan, perkara itu terbukti di Johor dan di Melaka. Jadi untuk kestabilan perlu lakukan sesuatu untuk memberi kestabilan, bukti kestabilan kepada rakyat, kepada pelabur. Dan disebabkan semua yang berlaku adalah akibat daripada kemauk kuasa dan kedudukan dan percaturan tahap menggila gerombolan yang sedang mentadbir ini, maka gerombolan yang sedang mentadbir bulat-bulat perlu diketepikan buat sementara waktu. Dan cara melakukannya adalah menerusi darurat politik. Andai kata berlaku darurat politik, maka satu mesej jelas diberi kepada rakyat dan kepada pelabur bahawa masalah politik, kecelaruan politik yang menjadi punca kepada masalah ini telah dihentikan buat seketika. Ya. Dan bagi mentadbir urus negara, saya telah mencadangkan satu majlis, sama ada Mageran seperti mana yang dicadangkan juga oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, ataupun saya telah mencadangkan majlis rakyat atau The Rakyat's Council. Sebenarnya saya bersetuju dengan majlis pemulihan negara yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir dulu. Ia adalah satu cadangan yang cukup bernas dan cukup sesuai. Tetapi masalahnya cadangan itu telah dicuri oleh gerombolan yang duk mentadbir lah ni, kemudian diporak-perandakan, di mana MPN yang ada sini bukannya apa yang sebenarnya dicadangkan oleh Tun. Dan masalah kedua dengan MPN ini ialah MPN telah dikaitkan dengan salah satu parti, dan ini sepatutnya tidak berlaku. Jadi kita perlu lari dari parti politik buat sementara waktu. Justru saya telah cadangkan The Rakyat's Council, ramai telah cadangkan Mageran, okay, untuk mentadbir urus negara. Dan andai kata tertubuh Mageran atau The Rakyat's Council, khususnya The Rakyat's Council, ianya tidak perlu dikaitkan dengan mana-mana parti politik. Maknanya pihak yang duduk di dalam, jika mereka ahli politik, mereka harus menjauhkan diri mereka dari politik. Contohnya, jika Tun Dr. Mahathir Mohamad duduk di dalam The Rakyat's Council, maka beliau perlu berada di sana sebagai tokoh negarawan, bukannya pengerusi pejuang. Maka mungkin Tun perlu letak jawatan sebagai pengerusi pejuang, dan kita dah lihat masa Tun cadangkan MPN dulu, Tun bersedia untuk letak jawatan sebagai pengerusi pejuang. Kemudian saya telah sarankan gandengan Tun dengan Tengku Razali Hamzah, juga dalam kapasiti Tengku Razali Hamzah sebagai tokoh negarawan. Dua pemimpin ni yang saya amat hormati, ya. Dan saya pula telah mencadangkan nama-nama seperti Rafidah Aziz, ya, tokoh politik, dan Daim Zainuddin, dan pihak-pihak lain yang boleh meyakinkan pelabur. Contohnya yang bukan politik seperti seorang tycoon yang terkenal,
yang diterima ramai, tidak kira agama atau bangsa. Mungkin seorang Tycoon Cina, ya, bagi menunjukkan komitmen kepada pelabur bahawa The Rakyats Council ini bukannya satu platform politik tetapi satu platform pemulihan, ya, dan seterusnya untuk mengatasi, ya, ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem berkuasa, sistem keadilan. Kita perlu letak seorang peguam tersohor yang didapati arif dalam bidang perundangan. Contohnya saya telah namakan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Dan bagi pihak berkuasa pula, kita letakkan seorang yang diterima sepenuhnya oleh rakyat kerana berjuang untuk memperbaiki sistem pihak berkuasa, iaitu Tan Sri Abdul Hamid Bado. Jadi bila kita, ini hanya cadangan saya, tetapi bila ada barisan sebegini yang mentadbir urus negara, maka keyakinan pelabur akan meningkat, keyakinan rakyat akan meningkat, dan dalam tempoh darurat politik itu perlu dimatikan sebaik yang mungkin percaturan-percaturan politik. MP boleh terus berjuang dalam Dewan Rakyat, tetapi di peringkat umum perlu ada peraturan apa yang boleh disebut berhubung politik, apa yang tidak boleh disebut, dan perkara-perkara tertentu perlu dilakukan secara paksa bagi menyembuhkan penyakit yang menular di kalangan parti-parti politik yang ada sekarang, ya. Kerana pelabur tak hendak dengar kerajaan, kerana dah 2-3 tahun kerajaan di Malaysia telah gagal. Pelabur tidak ingin lihat gerombolan yang ada sekarang, kerana gerombolan yang ada sekarang sudah gagal. Jadi saya berharap tuanku mengambil peranan dalam isu ini, kerana inilah nampaknya satu-satu penyelesaian, ya, bagi menyelamatkan negara ini dan mengelakkan kehancuran ini berterusan, ya, kerana jika ada pilihan raya, tidak kira apa keputusannya, ia tidak akan menyembuhkan penyakit yang telah merebak di dalam politik negara kita, ya. Dan saya kurang yakin dengan komitmen-komitmen yang sedang diberikan oleh Pakatan Harapan, ya. Pakatan Harapan, anda lihat mereka sebenarnya tidak berpegang kepada mandat rakyat, ya. Mereka menuduh orang lain pengkhianat mandat rakyat, tetapi mereka memasuki MOU, ya, bertentangan dengan mandat rakyat, dengan iaitu secara tidak langsung bekerjasama dengan kerajaan yang ditubuhkan menerusi pintu belakang atas ihsan kluster mahkamah, atas ihsan kleptokrat, menjadikan Pakatan Harapan sebahagian besar daripada keluarga Malaysia, dan Anwar bertaraf menteri pula. Jadi MOU ni kalau secara ikhlas untuk kestabilan politik tak apa, tetapi kita sudah lihat di Melaka, ya, apabila adun-adun tertentu menumbangkan kerajaan negeri Melaka, mereka dipuji oleh Anwar Ibrahim, ya, dan kemudian Pakatan Harapan kononnya memperjuangkan anti lompat yang terkandung di dalam MOU, tetapi Anwar menjemput secara terbuka adun-adun berkenaan masuk Pakatan Harapan. Jadi saya tidak percaya Pakatan Harapan lagi, dan saya rasa ramai tidak percaya, dan ini menjadi antara punca, ya, Pakatan Harapan kena belasah teruk di 4 pilihan raya negeri, ya, kerana mereka dilihat juga telah mengkhianati mandat rakyat, kerana motif mereka bukannya untuk kestabilan politik tetapi untuk menjadi sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia. Kita lihat, ya, salah satu masalah besar dalam pembangkang ialah Anwar Ibrahim. 4 pilihan raya negeri di Malaysia Timur dan Barat menunjukkan dengan jelas Anwar ditolak, tetapi kita lihat DAP dan Amanah bermati-matian mendukung Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Jadi mereka mengekalkan perpecahan ini. Dan jangan lupa, apa kata Amanah, apa kata DAP, merekalah yang telah mempertimbangkan jajaran politik baru dengan perbincangan-perbincangan yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan kleptokrat UMNO, ya, di Perak dulu, dan perbincangan-perbincangan lain yang telah berjalan yang gagal disangkal atau dinafikan secara berkesan oleh kedua-dua pihak, ya. Jadi timbul kegusaran, timbul kebimbangan bahawa
mungkin akan berlaku pergandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional selepas pilihan raya umum ke-15. Dan saya juga tidak percaya UMNO dalam hal ini, kerana di umum diberitahu tak mungkin no Anwar no DAP, tetapi surat sampai ke istana dengan sokongan Zahid dan Najib. Jadi kewibawaan atau keboleh percayaan terhadap pemimpin-pemimpin parti-parti politik ini sudah berada di ground zero, paling rendah. Jadi sebab itulah kita perlukan darurat politik. Kita tidak mahu menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin parti-parti politik lagi. Kita tidak mahu diperdaya lagi. Kita dah muak dengan percaturan tahap menggila mereka. Kita dah muak dengan kemaruk kuasa mereka. Kita mahu satu majlis menerajui negara di mana majlis ini diterima oleh pelabur, diterima oleh rakyat, diterima juga oleh pihak berkuasa, diterima oleh segenap lapisan masyarakat yang akan yakin bahawa majlis ini dapat memulihkan keadaan negara. Dan saya tidak keberatan jika tuanku ingin melanjutkan darurat bagi satu tempoh yang tidak terhingga atau tidak semestinya sampai 2023, sehingga yakin bahawa masalah politik sudah diselesaikan sebelum diadakan pilihan raya umum ke-15. Jadi itu sahaja hujah saya, kerana saya lihat negara kita sudah mudarat, ya. Dan jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Saya akan melayan soalan anda bagi tempoh 10 minit, ya. Jadi kalau saya terlepas soalan, anda boleh ulangnya. Awangku Taib, makgiran terbaik untuk pulihkan negara Malaysia, betul. Tapi kalau ikut cadangan saya rasa The Rakyat's Council adalah pilihan terbaik, ya. Demang Jan, setakat ini belum ada ahli politik yang betul-betul berlaku adil kepada rakyat Malaysia. Okey, ini satu pendapat. Awangku Taib, Agung mahu ke? Raja-Raja Melayu mahu ke? InsyaAllah boleh dipertimbangkan, sebab sekarang ni semua pihak yang mempunyai kuasa dalam menentukan perkara ni perlu sedar bahawa sistem kerajaan telah gagal. Pilihan raya umum 15 tidak mampu menyelesaikan masalah. Gerombolan yang ada sekarang ni ditolak bukan hanya oleh rakyat Malaysia seperti mana yang kita lihat di Johor, ditolak oleh pelabur. Dan yang keempat, jika darurat politik, ya, penubuhan The Rakyat's Council atau Maghirah ni tidak dilakukan, negara kita yang sudah mudarat akan berdepan dengan kehancuran, mungkin huru-hara, ya, huru-hara politik, huru-hara pelbagai bentuk kita tak tahu, ya. Jadi kita perlu lakukan segera, ya, segera, ya. Awangku, siapa yang boleh yakinkan Agong dan Raja-Raja Melayu? Saya berpendapat bahawa dalam hal ini, untuk meyakinkan Raja-Raja Melayu, maknanya pencetus, ya, pencetus pertimbangan darurat politik dan sebagainya, mungkin yang terbaik adalah Tengku Razali Hamzah, sebab dia adalah dilihat, ya, dari sudut politik ini dilihat agak neutral sikit, dan dilihat sebab dia pun darah keturunan diraja juga, ya. Dia pun darah keturunan diraja. Jadi dari sudut itu, untuk cetuskan idea ni, saya rasa boleh dicetuskan, boleh dimulakan oleh Tengku Razali Hamzah ke pihak istana, ya. Itu pendapat jujur saya, sejujurnya, kerana saya tidak ingin beri pendapat yang populis, ya, sebab apa yang saya buat hari ini adalah demi negara. Dan semua duduk, Tengku Razali duduk, Tun duduk, ya, dalam satu kaunsil.
buang cerita siapa nak jadi Perdana Menteri. Buang. Orang tak nak dengar. Ahmad Tamizi, semua menteri kabinet mesti dilumpuhkan kecuali beberapa kementerian yang penting. Setuju. Dan seeloknya dilumpuhkan terus buat seketika dalam kadar secepat mungkin kerana keadaan amat kritikal, dan kemudian biar The Rakyat's Council tentukan struktur pentadbiran kementerian mana yang perlu dan menasihati yang di-Pertuan Agong berhubung perkara itu supaya kementerian ni dihidupkan semula dan berjalan bagi memenuhi keperluan pentadbiran negara. Maliki Mikhail, The Rakyat's Council bagus, tapi lebih dari 1 bulan ni dah dicadangkan, tak ada perkembangannya. Saya tak mungkin tahu, kita jangan speculate, because mungkin di belakang ada perbincangan ke tak ada ke, saya tak tahu. So we just do our part to highlight what we think needs to be done, and we hope for the best. Okay, saya ada 2-3 minit lagi. Ada soalan bagus tak? Saya cari soalan bagus ni, sebab kadang-kadang saya nak satu yang mungkin saya terlupa beritahu rakyat ke apa. Ask me a good question. Okay. Saya memikirkan masa depan. Ya, kita lihat ya, langkah Sheraton, lepas itu berlaku langkah Royal Chulan. Ini adalah percaturan kemaruk, sebab gerombolan sama. Bayangkan ya, mereka jatuhkan PM, kononnya gerombolan ni dah berpecah, kemudian tiba-tiba bersatu kembali, orang sama, gerombolan sama, dia ambil Perdana Menteri baru. Maknanya mereka tonjolkan kepada rakyat, mereka tonjolkan kepada pelabur. Ini hanya permainan, percaturan mereka ya. Dan dah gagal, segagal-gagalnya. Jadi adakah kita akan ulang proses ini? Johor telah menunjukkan sistem pilihan raya dari sudut prinsip, dari sudut moral, dari sudut mandat telah gagal, kerana akhirnya ditubuhkan satu kerajaan yang kononnya kuat 2/3, tetapi sebenarnya tidak disokong oleh lebih 3/4 pengundi pendaftar. Bukannya dipilih oleh lebih 3/4 pengundi pendaftar. Maknanya itu bukannya dari sudut, dalam erti kata sebenar, bukannya kerajaan mandat rakyat ya. Kalau bukan dimandatkan oleh rakyat, macam mana nak harap kestabilan? Macam mana nak yakinkan pelabur? Sekarang nampak tak mengapa perlu darurat politik secepat mungkin? Kalau esok-esok Mawar berduri. Salut tuan, boleh warning Ramasamy si mulut celupa. Okey, babak Ramasamy itu bila dah habis tempoh 48 jam saya akan memikirkan masa sesuai untuk membuat laporan polis setelah membincangkannya dengan pihak tertentu, dan kemudian laporan polis akan dibuat. Saya akan umumkan bila. Okey, saya akan umumkan bila. Okay. Ibrahim Muhammad, debat Anwar dan Najib boleh bantu ekonomi ke? Saya lebih terkilan bagaimana Universiti Malaya boleh membenarkan debat ini yang melibatkan seorang yang telah disabit bersalah. Itu je. Apakah mesej yang sedang dihantar oleh Universiti Malaya kepada mahasiswa? Itu je. Okey. Okey, saya rasa kita akhiri live dulu. So bagi YouTube yang menonton di YouTube, sentiasa bertanya soalan, dan jangan lupa ya, pergi ke YouTube, rujuk live-live saya yang lepas, especially live semalam berhubung Ramasamy, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.